Okey, Assalamualaikum Tuan Haji Sufian Ismail. Boleh perkenalkan diri? Oke, saya Sufyan Ismail, merupakan peguam syar'i yang beramal di negeri Sabah. So, hari ini kita akan bercakap mengenai apa nih isu syariah. Hari ini kita akan tanya pasal pasal hibah lah kan. Uh, Oke, boleh cerita dalam ringkas lah dalam 1 minit. Kenapa hibah itu diperlukan? oke, hibah diperlukan. Sebelum tu, Uncle mau kasih tahu lah. So, di belakang Uncle ni view untuk uh, Karambunai Resort. Dia di Sabah, oke, di KK ni, Karambunai Resort. Jadi, kita mau cerita hari ini pasal kenapa perlu membuat hibah. So, hibah ni adalah satu proses ataupun pengesahan yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah untuk membezakan di antara harta pusaka dan harta hibah. Okey. Jika kamu tidak membuat satu ikatan hibah terhadap harta yang kamu ada sekarang ni, apabila kamu meninggal dunia, harta itu secara otomatik dia akan menjadi harta pusaka. Jadi sebab itulah kenapa kita perlu membuat satu ikatan hibah agar harta pusaka itu dapat dirancang dengan lebih baik. Contohnya di dalam pemilikan sebuah rumah. Kamu ni mempunyai sebuah rumah di mana rumah kamu tu kamu joint loan di antara suami dan isteri. Seperti mana yang kamu tahu, kebanyakan pasangan yang sudah berkahwin, majoritinya ibu bapa dorang tu masih lagi hidup. Apabila masih lagi hidup, maksudnya apabila berlaku kematian di antara dua belah pihak, apa-apa harta yang dimiliki, contohnya rumah yang dibeli secara combined loan, maksudnya separuh daripada harta tersebut akan menjadi harta pusaka. Cuma kamu imagine, kamu ni bukanlah seorang yang berkemampuan untuk membeli rumah yang banyak, cuma satu biji rumah tu saja. Kenapa kamu beli rumah sebiji dengan combined loan? Disebabkan oleh kelayakan kamu perlu combined loan supaya kamu boleh memiliki sebuah rumah tu. Jadi apabila berlaku kematian, for sure dua belah pihak adalah pembeli di mana mereka ni dilindungi oleh insurans. Maksudnya apabila satu orang meninggal, maka separuh daripada nilai aset hartanah tersebut sudah pun terlangsai. Cuma yang separuh lagi perlu diteruskan pembayaran pinjaman tersebut. Jadi separuh yang menjadi sudah langsai itu dia merupakan harta pusaka, di mana harta pusaka perlu diagih-agihkan kepada ahli waris. Bayangkan kamu tidak mampu untuk menggantikan nilaian harta pusaka itu. Apabila kamu tidak mampu, contohlah kamu beli sebuah rumah di mana harga rumah tu contohnya 300.000. Yang kamu beli 300.000 mungkin 10 tahun lepas. Dan sekarang yang rumah 300.000 tu contohlah menjadi 1 juta ringgit nilaian pada tahun 2020. Dan ditakdirkan juga pasangan kamu tu telah meninggal. Seperti mana yang kamu tahu, apabila nilaian harta tu 1 juta, ibu bapa si mati ataupun pasangan kamu layak mendapat harta dengan nisbah 1/6. Okey, saya cuba faham. Saya cuba faham. Contohnya macam satu biji rumah, Okey. dia dibeli atas nama suami dan isteri. Okey. Okey, rumah tu berharga 200,000. Contohnya, contoh. Jadi setelah suami meninggal, isteri dia bayar separuh lah kan. Memang pun dia bayar separuh. Jadi isteri bayar 1,000, suami bayar 1,000. Tapi suami sudah meninggal. Jadi isteri hanya bayar 1,000 lah selepas suami meninggal kan. Betul. Jadi kenapa saya perlu buat hibah untuk selamatkan yang nilai 1,000 suami saya yang baru meninggal tu? Okey, kerana suami yang telah meninggal tu, pinjaman dia tu sudah menjadi harta pusaka, di mana
nilaian 200,000 itu, contohlah nilaian waktu kamu beli 200,000 dan pada masa sekarang ni nilaian dia sudah 500,000. Contoh, maksudnya separuh daripada nilaian rumah 250,000 itu merupakan harta pusaka. Kamu punya bahagian yang hidup, pasangan tu cuma 250. Jadi yang 250,000 tu perlu difaraidkan. Okey, saya cuba faham. Sebab saya ni bukan lawyer, jadi Okey. saya mau fahamlah dengan bahasa orang biasa kan. Okey. Jadi artinya saya dan anak-anak tinggal di rumah tu dan saya bayar macam biasalah 1,000, itu bahagian saya. Jadi yang bahagian suami saya tu, yang arwah suami saya, kalau dia tidak dihibahkan kepada saya, maka dia jadi harta pusaka, betul? Betul. Jadi harta pusaka tu saya tidak faham. Apa tu harta pusaka? Yang artinya harta tu boleh dituntut kah tu? Betul. Harta pusaka ni adalah merupakan harta peninggalan si mati terhadap ahli warisnya. Siapakah ahli warisnya? Contohnya pasangan tu mempunyai anak lelaki dan perempuan. So dalam menentukan ahli waris ni ialah bapa mama si mati, isteri dan anak-anak. Itu saja ahli waris dia. Bermaksud 4 orang ini ataupun 5 orang ni, yang ibu, bapa, isteri dan anak-anak ini merupakan ahli waris. Dari ahli waris ni mereka berhak untuk mendapat harta pusaka mengikut nisbah yang ditentukan dalam faraid. Contohnya, bapa hanya mendapat 1/6 bapa dan ibu si mati, manakala si isteri cuma mendapat 1/8, dan baki daripada itu adalah hak anak, di mana anak lelaki mendapat 2 bahagian dan anak perempuan mendapat sebahagian. Oh, jadi artinya bila tiada hibah dilakukan semasa suami saya tu masih hidup, bahagian dia dalam rumah tu boleh dituntut oleh ibu bapanya yang masih hidup. Betul. Seperti mana yang kita tahu, ibu bapa ni dia tidak memerlukan pun rumah seperti mana isteri dan anak-anak. Jadi kenapa perlu membuat ikatan hibah ni? Sebab kita tahu ibu bapa ni dia tidak perlukan rumah. Apa yang diperlukan mungkin cash, mungkin duit untuk perubatan, mungkin duit untuk ibadah, contoh naik haji ataupun umrah. Jadi dalam hibah ini, apabila kita mengeluarkan rumah itu daripada pusaka dan kita jadikan hibah, di mana portion yang sepatutnya ibu bapa kita dapat tu kita gantikan dalam bentuk wang tunai. Oh, jadi adakah wajib untuk hibah ni kepada suami isteri yang combine loan ni? Ya, bukan wajib, tapi dia adalah amat-amat digalakkan. Security Bayangkanlah, security. Ya, security, dan untuk menjamin tidak ada pertelingkahan apabila berlaku kematian. Bayangkan, isteri dan anak-anak memerlukan rumah dan si bapa mama tu memerlukan cash. Kamu tidak ada cara lain, terpaksa jual tu rumah untuk menggantikan cash. Jadi adakah perlu kamu buat hibah atau tidak? Kalau kamu tidak buat hibah, rumah ni terpaksa dijual disebabkan untuk dicairkan untuk memberi portion harta pusaka tersebut. Oh, jadi artinya tuan, kita kena untuk security anak-anak dan isteri hibahkanlah. Betul. Awal-awal supaya dia tiada isu selepas kematian. Contoh macam kalau ibu bapa tu dia mau juga macam nilai macam sepatutnya dia diberi nilai 100,000 lah contohnya kan. Dan saya sebagai isteri dan anak mana ada duit 100,000 tu. Betul. Jadi selalunya apa mahkamah akan buat tu kalau hibah tidak dilakukan? Biasanya mahkamah akan arahkan supaya rumah itu dijual. Oh, pernahkah macam gitu? Pernah, memang itulah yang berlaku. Disebabkan tidak ada persetujuan di antara pihak-pihak, maka properti tersebut perlu dijual dan dibahagikan mengikut nisbah faraid yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Oh, jadi betapa pentingnya hibah lah untuk security isteri dan anak-anak kan? Betul, ya. Kalau tidak, itulah yang menjadikan isteri itu terpaksa menjual rumah tersebut dan tinggal di tempat lain lah. Maksudnya jadi kalau ada hibah, contohlah suami itu dia menghibahkan sebahagian daripada
dia punya hak tu kepada isteri dan anak dia, so apa akan jadi? Maksudnya, apabila dia meninggal, harta peninggalan itu tidak akan jadi harta pusaka. Dia sudah menjadi harta hibah. Jadi selamatlah si isteri, tidak perlu jual, dia terus boleh continuous untuk bayar loan rumah tersebut sehingga habis. Sebab itulah tempat dorang tinggal. Okey, Jadi Tuan. anak-anak dan isteri pun senang hatilah. So ya, saya rasa saya faham sudah bab tu. Mungkin kalau bab tu next time ada yang lagi mungkin yang kita boleh mau faham, nanti mungkin kita akan ulas lagi. So dalam masa 5 minit lah, bolehkah Tuan cerita satu case study yang pernah Tuan handle pasal hibah ni, yang boleh buka mata kami ni yang betapa pentingnya hibah ni. Okey, saya ada handle satu case hibah di mana dia melibatkan pasangan yang bekerja sebagai seorang guru, di mana suami dia ini juga selain daripada guru mempunyai perniagaan, iaitu perniagaan jentera berat. Jadi di dalam kisah dia ni ditakdirkan pasangan suami dia ni mengidap penyakit barah otak. Oleh sebab suami dia ni ada sakit barah otak, jadi isteri dia ni terpaksa banyak membelanjakan hasil gaji dorang dua orang ni untuk kos perubatan. Jadi benda ini adalah menjadi satu kebiasaan lah, suami isteri akan bergolok gadai demi kesihatan pasangan masing-masing lah. Dalam isu ini apa yang terjadi, belum pun si suami ni menghembuskan nafas, pihak keluarga lelaki sudah mulai untuk conquer harta si suami itu. Okey, soalan saya, adakah keluarga lelaki ni, kalau saya tidak silap, adik-beradik lelaki? Adakah Ya, adik-beradik lelaki? Yes. So adakah mereka ni sebenarnya memang layak pun? Tidak. Sebab apa? Memang ada hak Pasangan pun? ini mempunyai anak lelaki dan perempuan, di mana adik-beradik lelaki ataupun adik-beradik suami itu tidak ada hak pun di dalam harta pusaka. Tapi inilah yang selalu berlaku. Mereka merasakan dorang ni anak lelaki, adik-beradik, dorang ada hak. Sebenarnya di dalam pembagian harta pusaka, adik-beradik lelaki tidak ada hak selagi mana abang dia tu mempunyai anak lelaki di dalam keluarga dia. Jadi Tuan, apakah penyelesaian yang Tuan sarankan kepada isteri ni? Okey, alhamdulillah saya telah menasihatkan anak guam tersebut supaya memfailkan ikatan hibah. Jadi apabila memfailkan ikatan hibah, segala harta suami dia tu sudah pun dibuat ikatan hibah, kontrak hibah terhadap isteri dan anak-anak. Dan alhamdulillah apabila berlaku kematian, isteri dia boleh tersenyum, di mana dia tidak perlu untuk bergaduh dengan keluarga suami dia di dalam harta pusaka. Sebab harta-harta itu telah pun dirancang, yang bapa si mati itu dapat berapa, yang anak dia dapat berapa, isteri dia dapat apa. Jadi senang. Apabila orang cuba untuk persoalkan, ikatan hibah telah pun dibuat. Jadi orang tidak boleh persoal ini rumah siapa, ini jentera siapa punya. Si suami itu semasa dia hidup, dia telah pun merancang yang bapa mama dia dapat berapa, yang si isteri dapat berapa, dan si mama dapat berapa. Jadi benda ni dapat menyelamatkan hubungan kekeluargaan tu. Pada asalnya cuba ingin bertelingkah ataupun bertengkar disebabkan oleh harta yang tidak seberapa direbutkan tu. Jadi Tuan, dalam kata yang lain, kes tu Tuan dapat selesaikan sebelum meninggal lah. Betul. Jadi apabila saya berjaya untuk membuat ikatan hibah terhadap kes ini, jadi saya dapat menyelamatkan harta bagi anak-anak dan isteri sebelum suami dia tu menghembuskan nafas yang terakhir. Okey, terima kasih Tuan. Jadi okey, nanti ada lagi masa, nanti kita akan kupas lagi isu yang lain. Dalam 1 minit lah. Dalam 1 minit Tuan bagi rumusan kenapa orang combine loan ni mesti buat hibah dalam masa 1 minit. Okey. Kalau kamu tidak buat hibah, seolah-olah kamu menjurut leher kamu tinggal tunggu mau jual saja rumah kamu. Sebab apa? Contohlah kalau kamu ni pasangan yang belum berkahwin, akan ada lagi rumit disebabkan ahli waris yang bakal menuntut adalah ipar-ipar kamu.
Kalau mau di compare ipar berbanding mentua, lagi bagus mentua berbanding ipar. Lagi tamak ipar-ipar ni berbanding mentua. Okey Tuan, terima kasih. Jadi saya rasa itu je kupasan kita pada kali ini. Nanti kita akan buat sharing lagi untuk case study. So Assalamualaikum. Nanti kita buat another video, okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.